Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada ayat yang ke-47 daripada suratul Baqarah, surah yang kedua, surah Madani, surah Madaniyah, iaitulah surah yang diturunkan selepas daripada hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Masih lagi berkisar kepada peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Namun begitu harus sentiasa kita faham apabila kita membaca peringatan-peringatan sebegini yang ditujukan khusus kepada sesuatu kaum, sebenarnya yang dimaksudkan ialah keseluruhan umat manusia. Kerana kaedah telah menyebut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kerana kaedah menyebut yang kita telah bincang dahulu, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil daripada sesuatu ayat itu adalah pada umum lafaznya, bukan pada khususnya sebab ia diturunkan. Contohnya, ayat itu diturunkan kepada sesuatu kaum yang tertentu, kepada kaum Quraisy, kepada Abi Lahab contoh. Itu adalah khusus sebab ayat itu diturunkan. Tetapi ibrah ataupun pengajaran itu adalah bersifat umum yang semua orang turut serta untuk mengambil intipati sesuatu ayat tersebut. Jadi pada ayat yang ke-47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, dan ingatlah kamu nikmat yang telah aku berikan kepada kamu. Nikmat aku, allati an'amtu alaikum, yang mana telah aku berikan kepada kamu. Wa anni, dan sesungguhnya aku faddaltukum, telah memuliakan kamu, telah melebihkan kamu, telah meninggikan kedudukan kamu alal alamin, berbanding orang lain. Okey. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kelebihan Bani Israel. Dengan erti kata lain, adanya di antara manusia ini, adanya di antara kumpulan manusia ini yang Allah memang lebihkan dia dari sesuatu, daripada orang lain pada sudut tertentu. Ada yang Allah lebihkan seseorang itu pada sudut harta. Ada yang Allah lebihkan seseorang itu pada sudut keilmuan. Ada yang Allah lebihkan seseorang itu pada sudut pangkat. Dan seumpama dengannya. Maksudnya, adanya tingkatan-tingkatan darjat manusia yang Allah berikan, yang Allah sediakan kepada manusia, yang mana dia adalah satu sunnatullah, yang mana memang begitulah keadaannya akan berlaku di antara manusia sehingga hari kiamat. Maksudnya akan ada orang yang lebih daripada seseorang yang lain. Jadi di dalam ayat ini Allah menceritakan tentang Bani Israel, yang mana mereka ini dilebihkan pada ketika zaman mereka. Mereka ini dilebihkan dengan apa? Dengan mereka diutuskan Rasul dari kalangan mereka. Dengan mana mereka ini diberikan nikmat yang tidak ada nikmat yang diberikan pada orang lain. Ma'idatan minas sama'. Contohnya,
apa kita panggil, hidangan daripada langit. Dan seumpamanya. Dan nak cerita secara ringkas, mereka dilebihkan dari sudut kenikmatan sama ada dengan diutuskan Rasul ataupun mereka itu adalah kumpulan manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara manusia. Tapi harus kita ingat, menariknya apabila seseorang itu diberikan nikmat yang khusus berbanding orang lain. Contohnya kita diberikan nikmat yang memang orang lain tak ada. Maka kita kena ingat, nikmat itu dia datang sekali dengan package, iaitu kalau kita kufur, dia punya azab juga berbeza. Sebagaimana Bani Israel, inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahadam minal alamin. Sesungguhnya aku akan bagikan kamu azab, la u'azzibuhu, aku tak bagi azab ini pada orang lain dari kalangan manusia. Maksudnya kalau ada keistimewaan yang Allah berikan kepada seseorang, that mean dia akan datang dengan package, dia mesti bersyukur dengan nikmat itu dan menggunakan nikmat itu ke jalan yang betul. Jika tidak, maka azab yang akan Allah berikan juga berbeza. Yelah, of course lah, kita dapat benda yang berbeza. So that mean kita punya ujian berbeza. Kalau kita gagal, so memang lain lah, orang lain tak dapat nikmat tu, kita dapat. So kita punya ujian itu juga berbeza, dan sekiranya gagal, maka berbeza jugalah hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Faham contoh. Ni selalu contoh yang saya bagi kat diri sendiri, iaitulah direzekikan untuk hafal Quran. Ada di kalangan orang lain yang tak diberikan rezeki, dia baca bersungguh-sungguh macam mana pun dia tak dapat hafal. Berarti adanya nikmat lain yang orang lain tak dapat, kita dapat. Jadi saya ingatkan diri sendiri, ini memang bahaya. Ini memang bahaya kerana kita ada something yang orang lain yang susah-susah pun tak dapat, kita dapat, dan kita abaikan benda tu sehingga lupa dan seumpamanya, maka nantikanlah kesusahan. Dan ia memang satu benda yang dirasai hakikatnya. Adakala bila kita mengabaikannya, memang rasa ada something yang memang sangat susah nak digambarkan dengan perkataan. Macam itulah. Begitu juga orang yang ada harta, dikurniakan dengan rezeki yang banyak, orang lain tak dapat rezeki sebegitu. Contohnya di antara adik-beradik dia seorang je yang diberikan kelebihan dari sudut harta. Contoh, adik-beradik dia lain semua biasa-biasa ataupun susah. So macam mana dia nak treat situasi tersebut supaya contohnya adik-beradik dia juga turut merasai kesenangan dia, orang lain dapat menikmati kelebihan yang dia ada dan seumpamanya. Macam itulah. Okey. Seterusnya, ayat yang ke-48. Wattaqu yawman la tajzi nafsun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Dan takutlah pada hari yauma, pada satu hari, la tajzi nafsun an nafsin, tidak lagi seseorang boleh memberi membalas kepada seseorang, yang maksudnya tidak boleh lagi seseorang tu nak tolong seseorang. Syai'a, di sini didatangkan dengan perkataan syai'a, iaitulah perkataan nakirah, perkataan yang tidak ada alif lam di situ. Syai'a, walaupun sedikit, maksudnya tolong sikit pun tak boleh. Tolong sikit pun tak boleh. Di situ adalah isyarat perkataan tu, maksudnya sikit pun tak boleh tolong. Bukannya maksudnya penafian secara mutlak seseorang itu pada asalnya tidak boleh tolong seseorang yang lain, sikit pun tak boleh. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak lagi diterima daripadanya syafa'at. Apa itu syafa'at? Syafa'at bermaksud
kita menjadikan seseorang sebagai perantara untuk mendapat manfaat ataupun menolak mudarat. Syafaat ini dia ada pada kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Maksud di sini syafaat ni secara mudah ni ialah perantara untuk kita dapatkan something. Kalau di dunia ni, contohnya kalau kita nak memudahkan urusan, contoh kalau kita memang ada di antara saudara mara kita yang bekerja di jabatan tersebut, so mungkin memudahkan kita bagi kat dia je borang, dia bawakan pergi pejabat dan seumpamanya. Maksudnya kabel je. So kabel ni dia bukan totally salah lah, dia ada kabel kita panggil yang dibenarkan, ada kabel yang of course semua orang yang berakal menganggap ia sebagai satu yang mengambil kesempatan. Dan di akhirat juga ada syafaat. Pada hari akhirat tidak ada orang yang mendapat syafaat, yakni di sini maksudnya ialah orang kafir. Dia tidak akan mendapat syafaat sama sekali, iaitulah perantara untuk dia dapatkan sesuatu yang baik ataupun menolak daripada mudarat. Di antara syarat-syarat syafaat ialah Islamnya seorang yang mendapat syafaat itu. Maksudnya orang Islam dia ada mendapat syafaat. Yang kedua, Allah meredai orang yang ingin mendapat syafaat itu. Kalau dia Islam tapi Allah tak redha kat dia, dia tidak mendapat syafaat. Begitu juga Allah redha kepada orang yang nak memberi syafaat. So kalau di antara syafaat yang ada pada hari kiamat, of course lah yang biasa kita tahu, iaitulah syafaat daripada Nabi SAW untuk orang Islam masuk ke dalam syurga. Ataupun untuk seseorang itu daripada syurga yang di tingkatan yang rendah naik kepada tingkatan yang lebih tinggi. Itu antara syafaat Nabi SAW. Antara syafaat lain ialah membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah kamu Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada pembacanya dan dia akan menjadi memberikan syafaat, yakni menjadi perantara untuk seseorang itu mendapat manfaat ataupun menolak daripada mudarat. Seterusnya, antara contoh lain ialah solat jenazah kepada orang Islam. Yakni apabila kita menunaikan solat jenazah untuk seseorang saudara kita ataupun seorang Muslim yang lain, maka itu adalah syafaat bagi si mati itu pada hari kiamat. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, ma min mayit tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ata kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'un fi. Tidak adalah satu orang jenazah, seorang yang telah mati, melainkan kalau ada sekumpulan manusia dari kalangan orang Islam yang mana jumlahnya melebihi daripada ataupun sampai kepada 100, maka melainkan dia akan mendapat disyafaatkan daripada hal tersebut. Jadi antara cara kita nak tolong saudara kita, kawan-kawan kita yang telah meninggal dunia ialah dengan kita menghadiri solat jenazah. Rugi tak solat jenazah ni kerana dia adalah satu qirat, iaitulah sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud solat jenazah. Simple. Ustaz nak tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Kalau Salam. kalau bawah daripada 100 tu dia tak dapat syafaat bawah pada 100 orang. Ke macam mana? Tidak. Okey. Dia maksud daripada hadis ini ialah khususnya pada bilangan tersebut syafaat daripada jumlah tersebut. Jika tidak sampai, maka kumpulan yang sedikit itu, maka dengan kadar tersebutlah dia membantu si mati tersebut. Namun demikian memang semakin ramai orang yang menghadiri solat jenazah tersebut, maka semakin beruntunglah orang yang meninggal tersebut kerana ramai yang mendoakan dia. Biasanya orang datang solat jenazah ni insya-Allah ikhlas, dia ingat mati. Melainkan ada sebahagian tempat yang masih lagi ada mengamalkan siapa mari solat jenazah dia masukkan duit dalam kocek tu kan.
Itu budaya yang harus dihentikan lah sepatutnya. Sama juga dengan kenduri tahlil. Kadang-kadang dia orang sensitif, tapi macam mana kita nak menguji orang tu datang membacakan ayat-ayat Quran kepada keluarga kita yang meninggal tu, kan kita nak mengirim pahala. Kita nak kita bagi apa? Nak sedekah pahala kepada si mati. Bagaimana nak menguji keikhlasan dia? Cuba try sekali tak ada makanan. Try sekali tak ada makanan, kita tengok datang macam biasa ke jumlah kurang. Maka di situ kita boleh nampak macam mana kalau satu orang tu dia mai tak ikhlas, memang dia mai pun dia panggil uh, uh, cucuk tanam yang paling menguntungkan. Siang tanam, malam dah boleh makan. Tanam orang dia panggil. Tanam orang ni, siang tanam, malam dah boleh makan. Jadi kalau malam tu kita orang datang tu ikhlas ke tak, itulah antara cara untuk mengujinya. Macam mana kalau tak ikhlas, macam mana nak sampaikan sedekahkan pahala, tak ada pahala pun di situ kan. Itu maksudnya. Seterusnya, tu antara contoh lah. Wala yu'khadhu minha adlu wala hum yunsarun. Iaitulah wala yu'khadhu minha adlun. Tidak ada lagi cagaran yang boleh diberikan untuk selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau kita di dunia ni, kalau kita ditimpa musibah, dia kata kalau kau nak selamat, cagar dengan sesuatu benda. Maka di dunia boleh cagar, tetapi di akhirat kalau kau nak selamat daripada neraka, okey, bagi cagaran. Tak ada cagaran yang boleh diberikan. Ada banyak sangat ayat Quran yang menyebut tentang bagaimana orang kafir seolah-olah mereka ini cuba nak menganggap kehidupan di akhirat ini boleh cagar kalau kena seksa. Contohnya dalam surah Ali Imran, innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sesungguhnya orang yang kafir dan mati, dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka ini tidak diterima walaupun mereka mencagarkan dengan emas sebanyak dunia. Maksudnya tidak ada lagi benda yang boleh menyelamatkan mereka daripada kesusahan hari kiamat. Seterusnya, walahum yunsarun, dan mereka juga tidak akan ditolong. Okey. Kalau kita tengok daripada ayat ini secara umum, seseorang itu pada hari kiamat ya'ti yaumal qiyamati farda. Akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan dalam keadaan seorang diri yang tidak ada seseorang yang lain. Pada asal hakikatnya itulah kita pada hari kiamat, tidak ada sesuatu yang boleh membantu melainkan diri kita sendiri dan amalan yang dibawa. Hatta kalau kita tengok pada awal tu, la tajzi nafsun an nafsin. Orang lain tak boleh tolong orang lain. Hatta anak tak boleh tolong ayah, ayah tak boleh tolong anak. Anak tak boleh tolong ibu, ibu tak boleh tolong ayah. Dalam Allah sebut, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Wahai manusia, takutlah kepada Tuhan kamu, dan bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu, dan takutlah kamu kepada hari yang tidak ada lagi walid bapa boleh memberi bantuan kepada anaknya, wala mauludun, tidak juga anak boleh memberi bantuan kepada ayah sesuatu pun. Maksudnya kalau ayah itu sememangnya telah kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, anak dia tak boleh tolong. Anak dia telah kufur, ayah dia tak boleh tolong. Apa yang boleh tolong sekiranya kedua-dua ini beriman, tidak lain melainkan daripada doa ketika mana salah seorang masih hidup. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, ayat surah Imran tadi ayat berapa Surah Al-Imran tu.
Ayat 91. 91. Yang lepas tu yang last tadi tu, yang Ustaz baca tu? Luqman 33. Wallahu a'lam. Ustaz, saya nak tanya soalan. This might Ya be Kak Sally. I think I selalu go through Quran. Bila dalam Quran ni tulisan Jawi Bani Israel ni, is there any explanation kenapa Bani tu panjang ya tu, and then Israel pula yang panjang kat tu pula. Kenapa emphasize dia kat situ? Ada explanation ke Ustaz? Uish, tak tahu. Boleh tajwid tu tapi yelah tajwid sebab ada hamzah selepas dia kan. Tapi dari sudut apakah dia panggil isyarat daripada nak panjang tu, Allahu a'lam. Ataupun mungkin kerana menyebut tentang kedegilan keturunan daripada keturunan itu Bani Israel ni, kedegilan mereka, keras kepala seumpama yang mungkin panjang sikit. Allahu a'lam mungkin. Just emphasize kat situ kan? Ya. Ada satu soalan Ustaz. Ya, Prof. Ustaz ada terangkan, saya dengar yang rakaman minggu lepas tu tentang Ustaz kata tafsir ayat yang lepas, minggu lepas. Macam mana Ustaz? Ayat yang Ustaz kupas, saya nak tanya apakah ada hubungannya dengan ayat surat Safat ayat 2? Surah Safat ayat 2. Makna dia yang ayat 2 tu kan dia kata apakah kamu memberitahu satu yang kamu tidak lakukan? Adakah hubung kaitnya dengan tafsir yang Ustaz buat minggu lepas? Surah berapa Prof? Surah Safat ayat 2. Ya, ayat yang kedua. Surah Saf. Silap sebut Ustaz. Surah berapa Ustaz? Surah Saf, surat surat 551. Oh iyalah betul lah. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Memang berkaitan, iaitu ayat yang kedua dan ketiga. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu berkata sedang kamu tidak melakukan apa yang kamu katakan? Maka sungguh besarlah ancamannya, siksaannya di sisi Allah, kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak melakukannya. Ya betul lah, memang ada kaitan dan dia memang saling mentafsirkan di antara satu sama lain. Kalau dalam ayat yang kita bincang minggu lepas, ia kepada Bani Israel pada surah Saf, ia secara jelas menyebut wahai orang yang beriman. Wahai orang yang beriman. Okey, kita dah masuk
Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 58. Fiqh. Dah habis dah kan? Ataupun kita dah masuk sehingga ke habis dah. Masuk solat jemaah. 59. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul jamaah. Salat al-jamaah. Wa salatul jama'ati sunnatun muakkadatun. Salat berjemaah hukumnya sunat muakkad. Yakni bagi lelaki juga perempuan. Iaitu bagi lelaki maupun perempuan, maka pada asalnya adalah sunat muakkad. Tengok namun begitu di dalam mazhab Syafi'i, dia ada dua pandangan. Yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, paling kuat ialah mengatakan solat jamaah ialah fardu kifayah, iaitulah dia mesti dilaksanakan oleh sekumpulan manusia dan ia membolehkan sekumpulan yang lain terselamat daripada terkena ataupun berdosa. Maksudnya pada satu-satu kawasan, sekumpulan lelaki wajib untuk menunaikan solat secara berjemaah untuk mengangkat kewajipan yang diberikan kepada mereka secara keseluruhan. Maksudnya pada sebahagian yang tak menunaikan solat jemaah. Yang kedua, bagi orang perempuan, apakah yang lebih afdal bagi dia dan bagaimana dia nak mendapatkan pahala 25 ataupun 27 bagi solat jamaah. Sekiranya dia menunaikan solat secara berjamaah, khususnya di masjid ataupun surau, maka dia mendapat sebagaimana lelaki dapat pada sebahagian pandangan fuqaha, pada sebahagian pandangan ahli fiqh. Adapun yang lain menganggap sebenarnya sekiranya dia solat di rumah, ia jauh lebih besar dan tidak diketahui berapakah jumlah ataupun tidak diketahui secara jelas kebaikan yang dia perolehi sekiranya dia solat di rumah. Kerana Allah dan Rasul tidak menetapkan jumlah tertentu bagi ganjaran orang yang perempuan yang solat di rumah. Kerana solat di rumah bagi orang perempuan sememangnya lebih afdal daripada solat dia di masjid. Jadi kemudian timbul persoalan bagaimana dia nak dapat 25 ataupun 27. Kita katakan 25 dan 27 itu bahkan mungkin lebih banyak dia diperolehi sekiranya dia solat di rumah. Kerana apa? Kerana dia menunaikannya sejajar dengan apa yang disarankan oleh Nabi SAW. Maksudnya disebut bahawa mereka lebih afdal di rumah. Jadi janganlah bersedih sekiranya dilihat seolah-olah ia adalah satu kelebihan bagi orang lelaki. Bahkan sebenarnya ia adalah kelebihan yang sangat besar bagi orang perempuan. Dah tak payah pergi surau, tak pergi masjid. Bahkan kemungkinan lebih besar lagi ganjaran yang Allah berikan kepada mereka. Okey. Wa 'alal ma'mum ay yanwi al-i'timam dun al-imam. Untuk makmum wajib berniat menjadi makmum dan imam tidak wajib berniat menjadi imam. Maksudnya kalau kita nak solat jamaah, kalau orang perempuan pun kalau kita tengok di sebahagian kawasan ataupun negeri orang Islam yang lain, contohnya di Pakistan, mazhab Hanafi, maka mereka mengatakan bahawa orang perempuan kalau sesama orang perempuan dia tidak dianjurkan untuk solat jemaah. Maksudnya sesama orang perempuan dia perlu solat sorang-sorang semua. Tetapi ia bukan tidak dibenarkan. Dalam mazhab kita sama aja hukum dia sebagaimana solat jemaah dengan lelaki, begitu juga orang perempuan solat jemaah sesama orang perempuan, maka sama juga keadaannya. Begitu, iaitulah makmum mesti berniat untuk mengikut imam, tetapi imam tak perlu untuk berniat menjadi imam. Maksudnya dia niat macam biasa sahaja, maka dia semuanya telah memperolehi pahala solat berjemaah. Seterusnya, harus orang merdeka boleh menjadi makmum orang kepada hamba. Okey, ini tak ada dah sekarang. Mungkin ada lagi pada era yang akan datang, wallahu alam, tetapi pada era yang
terkini sekarang tak ada. Sebab sekarang ni semua orang sedang berbicara tentang telah terlalu dekatnya kita dengan zaman kemunculan Dajjal kan. Maka di sana akan ada peperangan yang terakhir dan seumpamanya peperangan antara orang Islam dan golongan kufar dan seumpamanya. Maka ketika itu mungkin kalau adanya dalam peperangan tersebut peruntukan hamba dan seumpamanya, maka mungkin di situ akan diperlukan kembali hukum hakam berkaitan dengan hamba. Cumanya sukalah untuk diingatkan ketika mana ada sebahagian kumpulan yang mengatakan persediaan dengan membeli bekalan makanan kerana makanan akan kehabisan, so dia panggil preparation, prep atau apa dah. Maka ketahuilah macam mana bersedia pun akhirnya tahun-tahun terakhir sebelum Dajjal itu sampai memang tak ada makanan. Memang orang akan kelaparan. Memang orang mukmin hanya makan dengan tasbih, tahlil dan takbir. Kamu simpanlah banyak mana makanan sekalipun, maka ketika itu tidak ada makanan yang lebih berharga daripada tasbih, tahlil dan takbir. Dengan arti kata lain, preparation yang dimaksudkan ialah preparation dari sudut ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Maka semakin banyak kita mengetahui dan mengamalkan apa yang kita ketahui, maka itulah preparation yang sebenar. Itulah preparation yang sebenar. Seterusnya, wal baligh bil murahik. Orang baligh boleh menjadi makmum kepada murahik. Murahik ni maksudnya hampir kepada baligh ataupun kanak-kanak yang telah mumayyiz. Kalau di zaman sahabat dulu ada di antara kanak-kanak dari kalangan sahabat yang baru berumur 6-7 tahun telah mengimamkan kaumnya. Jadi kalau contohnya orang perempuan di rumah, kemudian ada anak lelaki yang sudah mumayyiz, maksudnya dia tahu yang ini baik, yang ini buruk. Kalau kita bagi duit, dia tahu ambil balance balik. Kalau pergi kedai, maka tu mumayyiz lah. Jadi dibolehkan kalau dia telah mempunyai bacaan yang bagus, maka dia telah boleh untuk menjadi imam kepada ibu dia ataupun kakak dia. Walaupun dia belum balik. Dengan syarat dia telah mengetahui baik dan buruk. Maksudnya dia tahulah yang ini makanan, yang ini najis, yang ini bersih, yang ini kotor. Adakah had tertentu umur mumayyiz? Tak ada. Kalau dia awal mumayyiz, maka dia telah dianggap sebagai mumayyiz. Okey. Tetapi kebanyakan ulama sebut 7 tahun lah. Kebanyakannya 7 tahun. Tapi dia depend juga kepada orang tu. Contohnya kalau yang budak yang ular sawa tu, itu nampak macam awal dia matang. Okey. Wala tasihhu qudwatu rajulin bimra'atin. Orang lelaki tidak sah menjadi makmum kepada wanita. Orang lelaki tak sah menjadi makmum kepada wanita. Melainkan satu keadaan sahaja. Pada asalnya tak boleh. Tak boleh. Melainkan pada satu keadaan, iaitulah dia adalah orang yang paling mengetahui bacaan Al-Quran dalam rumah dia dan menjadi imam dalam rumah dia. Bagi lelaki contohnya, kanak-kanak yang belum mumayyiz, yang tak pandai baca Quran lagi, ataupun kepada golongan hamba dari kalangan lelaki contoh. Itu sahaja di rumah dengan syarat-syarat begitu. Adapun sekiranya ada yang contohnya kanak-kanak yang mumayyiz itu telah boleh membaca dengan baik dan seumpamanya, maka ketika itu tak boleh lagi. Tetapi pada asalnya memang tak boleh lah. Tidak boleh seorang wanita mengimamkan lelaki. Yang ini yang kes dulu, Aminah Wadud dulu tu. Kerana apa? Kerana macam mana dia boleh timbul perbuatan tersebut? Kerana adanya kisah dari kalangan sahabat wanita yang mana dia ada satu kisah Ummu Salamah. Saya tak ingat nama sahabat dia kalangan perempuan tu. Maka dia mengimamkan ahli keluarganya di rumah dia. Berdasarkan itulah, kerana itu Aminah Wadud tu dia pergi jadi imam sembahyang Jumaat. Tetapi pada asalnya bukan begitu konsep dia. Hadis itu dilihat
bagaimana keadaan sahabat itu mengimamkan ahli keluarga itu bukan dengan sewenang-wenangnya kehadiran lelaki yang berkemampuan untuk menjadi imam dan seumpamanya. Maksudnya ketika itu ada keadaan yang memerlukan ataupun yang membolehkan sehingga perempuan itu menjadi imam sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Adapun pada asalnya tak boleh. Wala qari'in bi ummi, dan tidak sah qari' menjadi makmum kepada orang yang ummi. Maksudnya orang yang ummi ni maksudnya dia tidak boleh membaca dengan baik. Solat dia sah, tapi bagi orang yang boleh bacaannya bagus, bacaannya betul, maka kemudian yang imam tu contohnya tak boleh menyebut ra dengan betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka tidak boleh dia untuk menjadi makmum kepada imam tersebut. Walaupun imam tersebut dia bukan sengaja sebut ra itu dengan ra, tapi dia memang tak boleh sebut contoh. Maka ketika keadaan itu dia tidak dibolehkan untuk menjadi imam, dan orang yang boleh membaca dengan baik tak boleh menjadi makmum pada orang tersebut kerana dia solatnya dalam keadaan bersendirian lebih sempurna daripada solat dia mengikut imam yang tak boleh nak sebut dengan baik tadi. Faham? Wa ayyu mawdi'i shalla fil masjid bi salatil imam fihi wa huwa alim bi salatihi ajza'ahu. Di mana sahaja kita menunaikan solat di dalam masjid dengan mengikut solat imam dan dia mengetahui solat imamnya, hukumnya sah selama mana kedudukannya tidak mendahului imam. Maksudnya kalau kita solat masih lagi dalam masjid, contohnya masjid tu kosong, kemudian kita seorang-seorang solat kat belakang sekali, orang lain semua kat saf depan, kita sembahyang seorang kat belakang, maka sah solat dia selagi mana di dalam masjid. Tapi memang sangat-sangat tidak digalakkan dan ia adalah suatu yang bukan bertepatan dengan kehendak solat jemaah. Cuma ni disebut kat sini nak kata sah ke tak sahaja. Sah atau tidak, bukannya bagus ataupun tidak. Nak kata bagus tak bagus, memang langsung tak bagus. Contohnya sekarang ni, solat yang berjarak-jarak ni, sah ke tak? Sah. Bagus ke tak? Memang tak bagus. Sah? Memang tak bagus. Mudah-mudahan cepat-cepatlah dapat dirapatkan kembali. Sebab apa orang kata? Tak rapat pun kes banyak, rapat pun kes banyak. Jadi baik rapat. Okey. Wa in shalla fil masjid wal ma'mum kharijal masjid. Sekiranya seorang itu solat, sekiranya apabila imam menunaikan solat dalam masjid sementara makmum menunaikan solat di luar masjid dalam keadaan dekat dengannya dan dia tahu perbuatan imam, disyaratkan di sana tiada penghalang, hukumnya sah. Ni kes orang yang solat jemaah di luar pagar. Orang yang solat, contoh sekarang memang boleh nampak sangat orang yang solat Jumaat di luar pagar, hukumnya sah dengan syarat ia tidak, pertama tidak terlalu jauh. Yang ini tidak ada ketetapan yang khusus dalam nas, cumanya ada di kalangan ulama sebut jarak-jarak yang tertentu yang nak bagi tahu dia dekat ke jauh. Dengan syarat dia mengetahui solat imam tersebut dan tidak ada penghadang di antara makmum yang berada di luar masjid itu dengan imam. Maksudnya kalau masjid itu tutup habis pintu kemudian solat kat luar pagar tu memang tak sah. Memang tak sah. Dia antara cara-cara untuk mudah nak bagi sah ialah saf yang berada di dalam masjid itu dapat dilihat oleh orang yang berada di luar masjid. Cara nak tahu pergerakan imam ada dua, iaitu nampak imam itu sendiri. Yang kedua, dapat nampak orang yang berada di saf yang di hadapan kita yang bersambung dengan imam, yang mengetahui pergerakan imam. Jadi itu syarat dia. Jadi kalau kita tengok yang keadaan di sembahyang di luar masjid, sembahyang Jumaat itu, maka dia bukan tak sah secara total dan dia bukan juga sah secara total. Kita tengok keadaan bagaimana, adakah cukup syaratnya untuk mereka mengikut pergerakan imam di
dalam masjid. Ada pun solat di belakang radio, tu memang tak boleh lah. Itu memang tak boleh kerana tidak ada connection secara zahir langsung. Dia banyak orang tanya ni siapa yang duduk kat hotel depan-depan dekat Mekah. Hotel dah depan dah, tapi tu dia telefon kita lagi. Dia telefon, boleh tak semayang ikut speaker? Kan kat dalam bilik kalau hotel yang belah-belah depan tu ada speaker. So mereka ni soalan nak ikut speaker tu, nak ikut masjid, nak ikut speaker, boleh tak? Dia kata, karut sungguh lah. Ustaz, Hotel depan lah. Ustaz nak tanya, dekat Mekah tu dia ada tanah haram, dia boleh semayang kat luar sampai jarak tertentu, dia sah ikut imam dalam masjid haram tu. Kalau tak salah lah, pernah dengar. Betul tak? Sekali lagi. Kita ikut solat masjid haram, luar kawasan, bukan dalam masjid lah tapi di luar kawasan, tapi dia ada jarak dia tertentu. Kita boleh ikut dia sebab sekarang kan ada mic yang besar-besar tu kan. Kat Masjidil Haram kan ada mic, Allahu Akbar semua dengar kan. Tapi dia ada sah solat tu jarak dia mungkin 200 meter ke 50 meter macam tu lah, masih dalam tanah haram. Pernah dengar tak? Tak pernah. Mekah tu memang tanah haram keseluruhannya. Adapun solat mengikut imam di Masjidil Haram itu, antara syarat dia ialah saf tu mesti bersambung. Saf bersambung dengan maksud walaupun kita jauh. Contohnya siapa yang pernah pergi musim haji, dia hotel belakang pun turun-turun saf dah sampai situ dah. Sah saja, memang tak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah ialah apabila jarak itu terlampau jauh sehingga tak nampak ada keterikatan antara kita dengan saf yang di hadapan. Itu yang masalah. Contohnya solat di musalla, kalau hotel-hotel yang di hadapan itu solat di dalam musalla hotel tersebut. Itu pun memang ada pertikaian. Sekiranya dataran itu agak lengang, maka jarak tu melampau sangat jauh ni. Tapi kalau dataran itu sendiri penuh, maka tidak ada masalah untuk solat di musalla tersebut. Cuma masalahnya sekiranya hubungan tu macam terlalu jauh di antara seorang yang solat di sini dengan orang yang berada di saf yang di hadapan dia. Itu yang masalah. Bukan masalah semuanya masih dalam tanah haram. Itu bukan isu dia. Yang isu dia ialah kerana kita katakan macam tak ada connection pun, kamu semayang kat sini, orang depan jauh sangat. Tu maksud dia. Maksudnya sebaiknya terputus soft Ustaz maksud Ustaz tu? Soft itu terputus, betul. Sebab terputus kalau kita secara okey. Terus. Silakan Ustaz, terputus secara? Terputus secara kita panggil terlalu teruk. Maksudnya putus yang apa macam ni, jauh sangat ni. Tu maksud kita secara logik pun kita nampak ia adalah satu terputus yang teruk lah. Tu maksud ni. Tapi kalau kita tengok di Masjidil Haram tu Ustaz, di depan-depan kedai pun diorang pun buat saf sendiri dalam 2-3 orang. Depan-depan kedai pun dia boleh solat kan dekat koridor tu Ustaz. Maksudnya tak. Ya, itulah masalah dia. Itulah masalah. Masalahnya kerana itu bukan kita panggil isu dia di situ, memang dia malas nak bergerak ke depan sikit je. Isu mazhab juga ke Ustaz? Saya tak tahu. Tapi dari sudut sah ataupun tidak, sekiranya dia consider orang yang di hadapan dia tu tidak terlalu jauh. Maksudnya di hadapan dia ada dalam 10 meter, depan dia ada orang sembahyang. 10 meter dia ada orang lagi. 10 meter dia. So mungkin boleh consider soft itu, keterputusan dia tidak terlalu teruk. Tapi kalau itulah kita panggil kita sendirilah. Kita sendiri yang tengok keadaan soft itu adakah dia terputus dengan teruk ataupun tidak. Tapi kalau di Malaysia ni tak ada isu lah tu, tak ada. Mereka kan solat Jumaat sekarang pun dah alhamdulillah
dah boleh dah kapasiti penuh. Pendek kata, kalau misalnya lah kan Ustaz, rumah kita betul-betul kat sebelah masjid kan, pun tak boleh juga semayang daripada rumah kita kan, pasal kita tak nampak saf yang, we cannot see saf yang paling belakang daripada where we are. Ya, betul. Itulah antara sebab dia, kerana tak boleh nak nampak orang yang di hadapan. Yang kedua adalah kerana terdapatnya halangan dari sudut tembok dan seumpamanya. Ataupun katakan cermin, boleh nampak tapi ada cermin yang menghalang, contoh. Lagi-lagi sekarang ni, contoh masjid yang dipakai air condition, semua tutup, lagilah tak boleh nak ikut daripada jauh macam tu. Jadi kesimpulan dia, kalau semayang kat rumah, lebih baik semayang sendiri lah. Saya ikut radio ke apa ke, aku tak boleh lah. Nak solat Jumaah, datanglah ke Akak masjid. yang semayang jarak tu, akak pernah dengar Ustaz masa pergi buat umrah ke haji, tak ingat. Pernah dengar dia cakap macam tu. Kalau masih dalam tanah haram, boleh ikut imam masjid. Maksudnya ada mic lah kan, macam tu lah maksudnya. Tu yang akak tanya soalan tu. Ustaz, soalan ni biasanya dalam kursus haji ya Ustaz. Banyak soalan kursus haji, biasanya soalan ni lah. Ada dia macam ni, dia sebab Makkah itu dinamakan Masjidil Haram secara am, kerana dalam surah Al-Isra ayat pertama tu kan disebut subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram. Bukan Nabi kat masjid masa tu. Nabi berada di rumah Ummu Hani, seorang daripada saudara dia, Ummu Hani. Maksudnya Nabi bukan kat masjid, tetapi dalam Quran sebut Masjidil Haram. So dengan arti kata lain, seolah-olah ayat ni nak beri isyarat keseluruhan Makkah tanah haram itu ialah Masjidil Haram. Dengan arti kata lain, solat di mana-mana bahagian di dalam tanah haram itu, dia mendapat pahala sebagaimana solat di dalam Masjidil Haram itu sendiri. Pahala yang sama. Contohnya kita berada di kawasan lain, kat situ ada masjid, so kita solat di situ, ataupun solat di rumah, ataupun solat di hotel seorang diri, maka seolah-olah dia juga mendapat pahala yang sama sebagaimana solat di dalam Masjidil Haram. Yang itu ya betul, memang ada pandangan yang sedemikian. Tetapi kalau tanya kecenderungan saya, ialah solat yang mendapat pahala sebagaimana solat di dalam Masjidil Haram ialah solat berjemaah yang di mana-mana masjid, walaupun bukan Masjidil Haram, dengan syarat di dalam tanah haram. Okey, sambung sikit lagi. Yang ini kedudukan-kedudukan ni macam itulah. Adapun kedudukan seorang lelaki dan seorang perempuan, yang ini agak kurang tepat. Iaitulah berada di sebelah kiri lelaki, sebenarnya berada tepat di hadap belakang lelaki. Itu yang paling bertepatan dengan hadis Nabi SAW, bagaimana kedudukan seorang wanita apabila bermakmumkan ataupun berimamkan seorang lelaki. Maksudnya dia berada tepat di belakang imam. Maka yang itu lebih bertepatan dengan sunnah Nabi. Nombor 3 ke Ustaz? Yang nombor 3. Okey. Kan kedudukan dia, perempuan tu macam di sebelah kiri sedikit kan. Maka sebenarnya berada tepat di belakang lelaki. Yang lain tak ada apa-apa masalah. Kalau kita tengok pada yang nombor 1, 2 orang lelaki, itulah yang sepatutnya. Iaitulah berada di sebelah kanan, yang maksudnya belakang sedikit. Tapi kalau kita tengok pengamalan orang kita ni, kalau semayang berdua tu, jauh tau. Sungguh dia antara imam dengan makmum. Tak tahu macam mana mereka boleh dapat kedudukan macam tu. Seorang imam dan seorang makmum
So sepatutnya sebagaimana yang pertama tersebut, sebelah tu je. Maksudnya berdekatan sebelah kanan. Okey, seterusnya solat berapa? Oh, 3:45. Tutup lah. Ada soalan, kita buka pada soalan. Ataupun kalau tak ada, saya baca sikit solat musafir. Pun tak tahu bila boleh habis ni, banyak lagi. Ataupun ada soalan, mungkin kita boleh tutup dengan soalan. Solat musafir. Musafir dibenarkan bagi mengqasarkan solat yang mempunyai 4 rakaat dengan 5 syarat. Maksudnya solat musafir ni adalah qasrus solat. Apabila dinamakan solat musafir, bukan jamak. Jamak ni orang duduk kat rumah dia pun boleh jamak dengan syarat-syarat tertentu. Tapi orang yang sakit macam mana pun, orang yang boleh jamak macam mana pun, dia tak boleh qasar solat. Melainkan orang yang boleh qasar solat ni orang yang musafir saja. Orang yang musafir. Yang pertama, perjalanan bukannya untuk maksiat. Maksudnya kalau dia pergi kerana memang dia berkeinginan buat maksiat, maka tak boleh. Tetapi kalau dia pergi tu bukan nak buat maksiat, tapi kebetulan kat sana dia buat maksiat, itu tak bersalah. Pada asalnya niat dia nak pergi ke suatu tempat itu bukan kerana tujuan maksiat. Kerana apa orang yang buat maksiat tak boleh solat qasar? Kerana qasar ni solat adalah suatu keringanan, so tak boleh nak bagi ringan kat orang yang buat maksiat. Itulah sebab dia kenapa. Tetapi dia wajib solat. Tapi kalau orang yang nak pergi buat maksiat, bukan masalah solat qasar ke solat tamam ke, dia nak pergi buat maksiat, macam mana dia boleh dalam perjalanan nak solat? Itu adalah isu dia, ada pertikaian lah di sana. Tetapi secara kita panggil mudahnya, orang yang nak buat maksiat dia tidak boleh diberikan keringanan. Yang kedua, perjalanannya berjarak 16 farsakh. 16 farsakh ni bersamaan dengan 4 burut. 4 burut. Lebih kurang dia macam perjalanan, kalau dalam kilometer kita ni 80 kalau dia ada perbezaan banyak. Ada orang kata 90, kalau kita baca buku yang lain 81. Kalau dalam buku ni, dalam ini Ada yang kata 91 kan Ustaz? Ya, betul. Memang itu adalah kalau dalam buku ni, Mustafa Al-Bura ni, ini masyhur lah orang ni, yang buku fiqh haji tu dibuat 81 kilo. Kalau Wahbah Zuhaili disebut 89. Dia memang akan ada perbezaan kerana kiraan yang ada. Kalau kita tengok kat sini 16 farsakh. Itu kiraan lama bersamaan dengan 4 burut. 4 burut lebih kurang dalam 20 kilo lebih lah, dalam 20 kilo lebih. Ataupun sebenarnya kiraan berapakah jarak unta boleh berjalan sehari semalam sebenarnya, kiraan farsakh, burut dan seumpamanya ni. Saya pun tak ingat kiraan ni, saya ada buat kiraan ni dalam blog, nanti kalau saya boleh kongsi balik nanti dalam grup insyaAllah. Bagaimana kiraan 16 farsakh. 16 farsakh. Ustaz, selain tadi Ustaz sebut apa, 4 grup ke burut? Burut. Eja. Barodal. Burut. Okey, terima kasih. Okey, secara umumnya begitulah. Kalau kita, tapi lebih baik untuk mengambil langkah berhati-hati, betul. Iaitulah memang confirm telah melebihi had musafir. Confirm. So, kalau di dalam mazhab Hanafi, lebih lagi panjang lagi. Lebih daripada 100 kilo. Around 110 ke 120 kilo baru boleh solat qasar contoh. So di situ ada perbezaan pandangan lah. Berapakah jarak 16 farsakh itu. So kalau kita rasa tak sedap hati, maka kalau
jarak dia lebih kurang 80, kita tak sedar hati, tak nak solat qasar, maka kita solat tamam sahaja kerana hukum asal ialah solat kerana hukum asal ialah kita tidak dianggap bermusafir sehingga kita yakin kita dikira sebagai seorang yang bermusafir. Seterusnya, musafir itu mengqasarkan hanya untuk solat yang 4 rakaat. So 4 rakaat saja, tu tak ada masalah. Berniat qasar solat ketika takbiratul ihram. Maksudnya dia niat masa takbiratul ihram, bukannya menukar niat ketika selepas daripada takbir. Maksudnya dia dah takbir nak solat tamam, kena solat qasar, tak boleh. Dia kena niatlah pada asalnya, pada awalnya, iaitulah ketika takbir. Kemudian tidak menjadi makmum kepada orang yang bermukim. Maksudnya kalau kita pergi ke satu masjid, kemudian ada orang sedang menunaikan solat berjemaah. Maksudnya masjid tu baru masuk waktu. Masjid tu baru masuk waktu lah. Maksudnya kita singgah masjid tu baru masuk waktu. Kemudian orang solat tamam, maka kita ikut, tak boleh kita solat qasar. Kita solat tamam, mengikut imam tersebut. Dan mana yang lebih afdal? Of course, yang lebih afdal ialah kita mengikut imam tersebut kerana kita mendapat pahala jemaah. Instead of kita pergi buat jemaah kedua pula kat belakang. Ini memang selalu nampak orang yang datang ketika mana masjid tu tengah solat jemaah, dia pun pergi buat jemaah kat belakang. So, jemaah qasar. Tak, yang sepatutnya ialah dia pergi ikut imam tu, kemudian baru dia pergi belakang kalau dia nak jamak solat asar contohnya. Barulah boleh solat jamak asar 2 rakaat. Jamak qasar. Asar tu 2 rakaat. Adapun zuhur tadi diikutlah jemaah yang ada dalam masjid tersebut. Pada asalnya tidak boleh ada 2 jemaah di dalam satu masjid pada masa yang sama. Sebahagian ulama sebut jemaah yang dibuat pada jemaah yang dibuat kedua, maksudnya dah ada jemaah tengah solat, kemudian buat satu lagi kat belakang, maka jemaah yang kedua itu tidak sah solat dia kerana telah ada jemaah pada pada masjid tersebut. Jadi kalau pun nak buat, tunggu habis dulu baru dia buat jemaah kat belakang. Tapi pada asalnya mengikuti solat yang ditunaikan secara berjemaah, walaupun solat itu solat tamam. Wallahu ta'ala alam. Mungkin nanti akan ada perincian solat musafir ni minggu depan insyaAllah. Ada apa-apa soalan? Tadi kita boleh. Ustaz kata tadi ikut jemaah, tapi kalau imam tu dia buat 4 rakaat, kita ikut 4 rakaat, lepas tu the second one kita buat 2 rakaat lah, qasar. Macam tu ke? Faham tadi? Ya betul. Maksudnya kita solat tamam, contohnya solat zuhur. Okay, sekarang So kemudian okay. So kemudian kita bangun dan kita solat asar 2 rakaat, jamak dan qasar kepada zuhur tadi. Boleh. Tak ada masalah. Tapi zuhur itu kita buat tamam kerana kita ikut imam dan tak boleh kita menyelisihi imam. Maksudnya imam tu buat solat tamam, so kita buat ikut dia tamam. Kalau orang yang qasar, kemudian orang belakang nak solat tamam, boleh dia ikut orang yang qasar. Maksudnya apabila dia selesai bagi salam, dia bangkitlah habiskan solat dia. Tetapi orang yang qasar tak boleh kerana innama ju'ilal imam, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. So dia kena ikut imam itu. Kalau imam itu solat tamam, maka dia solat tamam. Faham Ustaz, niat dia Ustaz niat dalam masa yang kita ikut imam tu, niat pasal kita nak solat. Niat solat zuhur macam biasa, dan kita tahu bahawa kita akan nak solat jamak dengan asas pada solat yang kedua. Maksudnya ketika mana kita menunaikan solat bersama dengan imam itu, niatnya macam biasa, dan kemudian kita dalam keadaan kita sendiri tahu bahawa kita akan jamak dengan kita akan solat asar lagi bersama dengan zuhur tadi. So solat niat macam biasa dan tunaikan macam biasa, dan kemudian bangkit untuk tunaikan lagi 2 rakaat selepas daripada memberi salam. Ustaz, kalau Ustaz, kalau okeylah kita dah tamam zuhur, lepas tu kita untuk buat solat asar,
Usolli fardhu asri rak'ataini qasran majmu'an. Ya, boleh. Boleh. Usolli fardhu asri rak'ataini qasran majmu'an ila zuhri. Lillahi Ya, ta'ala. boleh. Macam tu Ustaz. Boleh. Boleh. Yang penting kita tahu apa yang kita nak buat. Yang itu lafaz tu untuk kita confirmkan betul-betul, dan at least kita tahu apa yang kita buat. Maksudnya itulah yang dimaksudkan niat, dan kita sedar apa kita nak buat pada solat tersebut. Adapun lafaz tadi tu, dia betul, dia boleh menguatkan kalau kita duk ragu-ragu. Tapi jangan jadi sampai ada orang dia tak tahu niat lafaz-lafaz tersebut, dia tak solat qasar, dia tak solat jamak, dia solat macam biasa. Bahkan kadang-kadang dia malas solat, dia tengok orang lain semayang semua 2 rakaat, dia tak erti kenapa tak buat. Dia kata tak tahu niat. Ni masalah. Kerana kalau yang tahu tak ada masalah, dia boleh dia maksudnya macam akak sebut, memang very smooth lah, elok. Tapi kalau yang tak tahu, yang ini adalah real. Saya mengajar kawan-kawan yang umur 30-an, 40-an buat kelas di surau, mengajar fiqah juga. Apabila sampai solat musafir ni, dia kata first time dia tahu pasal solat qasar. Kenapa tak buat? Kerana tak tahu niat, dia kata. Tak tahu niat. Ni masalah juga. So kalau yang tak tahu, at least yang paling basic, paling mudah ialah dia tahu apa yang dia buat. Dia tahu hukum hakam jamak dan qasar tu. Maksudnya jamak ni solat zuhur, asar, maghrib, isyak. Qasar ni solat yang 2 rakaat saja boleh. So dia dah tahu secara basic dia tu, dan dia tahu apa yang dia nak buat. So itu adalah niat yang memadai sekiranya ianya hadir ketika takbiratul ihram. Tak ada masalah. Ustaz, betul ke kalau kita nak jamak qasar, sebelum kita memulakan perjalanan tu, kita nak sama ada takhir ataupun takdim kan? Kita niat dulu ke Ustaz? Aku nak takhirkan solat ni ke, nak takdimkan ke kita niat dulu Ustaz? Kalau takhir, dia memang memerlukan niat. Maksudnya dia perlu ada, dia panggil qasad, kehendak. Memang kita bukan sengaja nak meninggalkan solat sehingga keluar daripada waktu. Kan solat jamak takhir ni, kita akan melepasi waktu tu sampai habis waktu dia. Zuhur kita tak solat, habis waktu dia sampai asar. So kita nak tahu, kita tak semayang zuhur tadi sebab nak qasar ke sebab kita tak nak semayang. Sebab itulah kena ada dia panggil qasad, bahasa Inggeris dia, kehendak diri dia. Memang dia bukan nak tinggalkan, tapi dia nak jamak dengan asar lagi, bukannya dia nak tinggalkan. Tu sebab kena ada niat pada jamak takhir, kerana dia akan melepasi satu waktu solat tanpa dia solat. So kita nak tahu, kau tak solat kenapa? Kau nak jamak. Okey. Kau tak solat kenapa? Malas. Lepas tu sampai asar je. Lama aku semayang je lah. Semayang asar qasar lah. Tadi dah halang, tadi malas main zuhur. Tengok. Yang itu masalah. Itu yang dianggap sebagai orang yang berdosa, kerana dia memang sengaja tak nak semayang, tapi dan tiba-tiba semayang asar, dia tengok kawan dia semayang, semayang sekali lah. So jamak takhir dia memerlukan niat untuk mengelak daripada seseorang berdosa kerana meninggalkan satu waktu tanpa dia menunaikan solat. Ustaz, tapi kalau misal kata kita dah qasad nak niat jamak takhir, tiba-tiba kita ada masa pula kita berhenti, kita buat jamak takdim. Macam mana? Boleh tak? Daripada rumah kita boleh? Boleh. Okay. Maksudnya kita rasa macam tak sempat nak, kita dah tahu dah masjid. Kita dah tahu masjid dekat sekian-sekian, dalam lagi kurang 20 kilo macam tu. Ini macam tak sempat ni. Kita sampai-sampai tengok tak azan lagi. Kita sampai-sampai tak azan lagi. Ataupun R&R. Kita sampai-sampai tak azan lagi. Tak masuk waktu lagi. So tak ada masalah untuk kita solat jamak takdim ketika itu, kerana
niat yang dikehendaki bagi jamak takhir ni tu sebab itulah, sebab kita nak memastikan sebab apa kamu tak sembahyang waktu ni. Itu sahaja. Faham eh? Kiranya yang bagusnya kita niatlah takdim dulu kan Ustaz. Kalau dah melepas itu mungkinlah dah jadi takhir. Kita niat dulu untuk takdim. Boleh ke Ustaz? Kita niat dulu aku nak solat takdim ni. Tapi dia melepasi waktu tu dah jadi takhir. Ada macam ni. Kalau kita memang nak takdim, so kita niat nak solat jamak takdim. Kalau tak sempat, aku jamak takhir. Macam tu. Jangan kita panggil secara mutlak saja macam tu. Lebih baik begitu. Faham Baik. Terima kasih Ustaz. Kena keluar sebelum musafir tu, sebelum masuk waktu, baru kita boleh jamak semua tu kan. Maksudnya kita musafir keluar dari rumah sebelum masuk waktu zuhur lah yang boleh kasar tu. So baru kita bila dah masuk dalam waktu tu baru kita niat sama ada kita nak buat jamak takdim ataupun takhir. Tapi musafir tu sebelum masuk waktu kan. Baru kita boleh niat dalam perjalanan tu. Bagus macam tu, tetapi sekiranya kita keluar daripada rumah dan melepasi kita keluar daripada rumah selepas daripada masuk waktu. Contohnya sekarang ni kita keluar, tak sembahyang zuhur lagi. Asar pun belum. So sekarang keluar. Contohnya saya keluar pergi ke tapi ni saya dah sembahyang lah Jumaat. Contohnya sekarang ni saya keluar, saya pergi ke Kelantan contoh. Saya tak solat zuhur lagi contoh. So selepas daripada saya melepasi kawasan saya, contohnya kalau sekarang ni Batu 16 mungkin sampai kepada Batu 14, so saya dah keluar daripada kawasan. Adakah saya boleh solat qasar di situ? Sebab saya keluar selepas daripada masuk waktu? Jawapan dia boleh. Jawapan dia boleh. Kerana apa? Kerana seseorang itu dipertanggungjawabkan mengikut kepada keadaan dia ketika dia menunaikan solat tersebut. Saya bagi macam ni. Kalau kita keluar selepas daripada masuk waktu, kemudian kita berhenti, kita solat. Boleh tak kita solat qasar? Boleh. Sama je macam kita dalam perjalanan, kemudian kita belum solat. Contoh kita belum solat isyak lagi. Contoh kita dalam perjalanan, kita belum solat isyak lagi. Kita sampai rumah. Boleh tak kita sembahyang qasar 2 rakaat kat rumah? Tak boleh sebab kita dah jadi orang yang bermukim. Walaupun dalam perjalanan tadi, kita ada keringanan untuk sembahyang 2 rakaat. Tapi bila sampai, terbatal keringanan tersebut. Sama macam kita keluar, kalau kita keluar dalam keadaan kita belum solat, kemudian kita keluar, so sekarang kita telah menjadi musafir. So apa keadaan kita ketika kita nak tunai solat tu? Itu yang menjadi penentu boleh atau tidak solat musafir. Faham Kak? So that means kalau kita, contoh macam saya sekarang keluar, saya tak solat zuhur lagi, saya keluar, saya boleh solat zuhur 2 rakaat sahaja. Walaupun saya keluar tu dah masuk waktu. Contoh sekarang dah masuk waktu zuhur, tapi tak masuk asar lagi. Allah.